أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله تحية إسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Yang pertamanya marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana alhamdulillah dalam keadaan yang mana diri kita ni penuh dengan dosa, penuh dengan kehinaan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi melimpahkan rahmatnya ke atas kita apabila diberikan kepada kita jalan-jalan untuk menuju kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah izinkan kita ni menjadi sebahagian daripada kalangan hamba-Nya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam majlis ilmu, maka kita kena ingat bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan kepada dirinya. Man yuridillahu bihi khairan. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala ni dia berkehendak kebaikan ke atas hamba-Nya, maka yufaqihu fid din. Kena faham bahasa Arab ni antara sebab kenapa Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Kerana di antara mukjizat Al-Quran itu sendiri adalah bahasa Arab itu sendiri. Bahasa Arab ni dia bukan suatu bahasa yang orang boleh nak putar-belik, yang boleh orang nak tukar-tukar makna dia. Makna dia tepat pada maksud yang nak disampaikan. Jadi bila Nabi SAW sebut yufaqihu, faqih, diberikan kepadanya kefaqihan. Kenapa Nabi tak sebut yufahimu? Ataupun kenapa Nabi tak sebut yu'allimu? Yufahimu, faham. Tak? Yu'allimu, reti. Tapi kenapa faqih? Rupa-rupanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila Allah nak bagi kebaikan kepada kita, Allah takkan bagi kepada kita hanya sekadar alim ataupun hanya sekadar fahim. Kita hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alim ramai. Banding dengan umat dulu. Zaman Tok kita dulu, Tok Wan kita dulu. Kalau tanya buat hukum dulu, saya ingat lagi arwah mak mentua saya. Arwah mak mentua saya, dulu ni dia tak pakai tudung. Bila dia tak pakai tudung ni, dia bagi tahu mak dulu tak pakai tudung bukan sebab tak mau pakai tudung, tapi tak tahu kata tudung tu wajib. Jadi bila dia tahu kata tudung tu wajib, dia terus pakai, tak buka dah. Berbeza dengan kita hari ni. Kita tahu dak hukum hari ni? Tahu. Beramal tak dengan hukum?
Faham tak? Jadi sebab tu Nabi kata, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu." Sebab faqih ni dia mesti ada alim dan ada fahim dalam tu. Dia bukan hanya sekadar alim. Ada orang dia faham tapi dia tak ada ilmu. Contoh, sembahyang. Kan, sembahyang. Orang sembahyang dia pun sembahyang. Orang sembahyang nak cari khusyuk dia pun pulun cari khusyuk sampai ke sudah tak dapat khusyuk tu. Tapi waktu sembahyang dia sembahyang, dia tak tinggal sembahyang tu. Sebab apa? Dia faham kewajipan sembahyang. Tapi alimnya dia pada sembahyang tadi tu tak ada. Sebab tu tak dapat khusyuk. Boleh faham eh? Jadi bila Allah kasih kepada seorang hamba, dia akan bagi kebaikan kepada hamba ni. Jadi kebaikan ni kata Nabi SAW, bila Allah bagi faqih kepada dia. Fid din, dalam hal agama. Jadi faqih ni kita takkan dapat melainkan dengan cara kita melazimi majlis ilmu. Jadi sebab tu ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila Allah pilih kita jadi daripada kalangan orang yang boleh berada dalam majlis ilmu, ini tanda sebenarnya Allah kasih sangat kepada kita. Dan Allah sedang membuka kepada kita pintu-pintu kebaikan. Sebab kata guru saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, majlis ilmu ni merupakan pintu kepada segala kebaikan. Majlis ilmu ni. Sebab tanpa ilmu, kita takkan dipandu kepada kebaikan. Tapi kena ingat, ilmu semata-mata, kata Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, boleh buka dalam kitab Ayyuhal Walad pun ada, dalam Bidayatul Hidayah pun ada sebut, Minhajul Abidin pun ada sebut. Imam Ghazali ulang benda ni banyak kali. Ilmu semata-mata takkan mampu menyelamatkan diri kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala esok. Akan tetapi amalan tanpa ilmu merupakan satu perkara yang sia-sia. Maknanya ilmu kena cari tak? Kena. Tapi cari saja tak mau guna pun tak boleh. Kena guna. Dia ibarat dia macam kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan bagi kat kita ni harta. Allah bagi kat kita duit contoh. Duit banyak. Tiba-tiba duit banyak tak mau guna. Orang kata cerdik ke tak cerdik? Faham? Duk pakai selipar Jepun koyak. Lapik paku bawah. Tak lapik paku kan, lapik paku. So beli selipar elok tak mau. Duit ada, bukan tak ada, ada. Tapi sebab sayang nak guna. Tu kalau buat harta benda dunia. Jadi ilmu ni kita tak mau guna atas kerana apa? Atas sayang juga. Sayang apa? Sayang kepada dunia juga. Sebab dia sayang dunia, dia tak sanggup nak beramal dengan ilmu. Sebab ilmu, dia akan membawa diri seseorang ni kepada akhirah. Jadi bila dia sayang sangat kat dunia, macam mana dia nak tuju kepada akhirat? Sebab tu dalam hati kita ni tak boleh ada dua cinta. Tak boleh cinta kepada dunia dan tak boleh cinta kepada akhirah. Dia kena pilih salah satu. Kalau kita pilih akhirah, maka dunia ni jangan kita risau. Kerana dunia ni tempat yang Allah dah janji setiap daripada kita ni akan meninggalkan dunia ni. Jadi nak risau apa lagi pasal dunia? Ada orang cari akhirah sebab nak dapat dunia. Akhirnya tak dapat juga akhirah, tak dapat juga dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi ibu ayah dirahmati Allah SWT sekalian, insya-Allah malam ni saya nak baca beberapa nasihat daripada kitab Nasaihul Ibad. Sebab saya ni bukan orang alim, bukan orang pandai. Jadi bila tengok muka ibu sekalian ni nampak alim lebih pada saya lagi. Jadi saya tak tahu nak cakap apa. Jadi atas kerana tu saya pilih beberapa nasihat yang ada dalam kitab Nasaihul Ibad ni. Tujuannya untuk mengingatkan diri saya sendiri terutamanya. Dan kemudian untuk ibu ayah sekalian juga sama-sama mengambil peringatan. Kerana sifat orang beriman ni Allah dah sebut dalam Quran. Sifat orang beriman, dia mesti suka kepada peringatan. Sebab tu Allah sebut, fazakir fa inna dzikra yanfa'u lil mu'min. Berilah peringatan. Kerana peringatan ini sangat diperlukan oleh orang-orang yang beriman. Jadi kena ingat, yang masuk dalam syurga bukan orang Islam, orang beriman. Sebab Islam belum tentu ada iman.
Tapi bila mana dia beriman, sudah pasti dia tu Islam. Nah, baik. Jadi nasihat ni menceritakan tentang orang yang makrifat. Nah, orang yang makrifat benci kepada dunia dan tidak mempunyai musuh. Diriwayatkan dari sebahagian hukama, ada berkata radhiyallahu taala anhum, man 'arafa Allah lam yakun lahu fiha raghbatun wa man 'arafa ad-dunya lam yakun mahabbatun lahu wa man 'arafa 'adala Allah ta'ala lam yataqaddam ilaihi al-khusama. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man 'arafa Allah, barang siapa yang diberikan makrifat kepada Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lam yakun lahu fiha raghbatun. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada suatu kenikmatan baginya bersama dengan makhluk. Wa man 'arafa ad-dunya, dan barang siapa yang mengetahui akan dunia, lam yakun mahabbatun lahu, maka tidak ada satu kecintaan pun baginya tentang perkara yang berkait dengan dunia. Wa man 'arafa 'adala Allah ta'ala lam yataqaddam ilaihi al-khusama, dan barang siapa yang mengetahui keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka lam yataqaddam ilaihi al-khusama, dia tidak akan didatangi sebarang musuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa maksud dia? Maksudnya, bila mana seseorang hamba ini diberikan makrifah kepadanya dalam pada nak mengenal Allah Ta'ala, maka dalam dirinya ni tidak lagi akan merasakan cinta, kelazatan bersama dengan makhluk. Bukan bermaksud dia dah tak peduli dengan makhluk tak. Tetapi dia menjadikan makhluk tu sebagai perantaraan untuk dirinya merasakan kasih Allah Ta'ala. Macam mana nak faham? Macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila satu hari kita susah. Bila kita susah, tiba-tiba ada kawan kita ni yang kita tak cari dia pun. Tiba-tiba dia mai dekat kita, menghulurkan pertolongan. Jadi pada masa saat kita menerima pertolongan kawan kita tadi ni, yang mai tanpa kita cari dia, kita rasa yang bagi pertolongan tu kawan kita ke Allah yang bagi pertolongan? Faham? Hak mai dalam hati ni, dia mai satu rasa. Sebab tu benda-benda yang berkait dengan kenal Allah ni, dia bukan duduk pada lisan, dia bukan duduk pada akal, tapi dia duduk pada zauqiyah, rasa. Hak rasa ni lah ni, hak ni yang nak jaga, hak ni yang kita panggil sebagai lintasan. Hak kita rasa tadi ni kita sebut sebagai lintasan. Sebab tu tempat pandang Allah kepada kita ni duduk di sini. Sebab tu sini ni dia mudah sangat buat salah, mudah sangat buat dosa. Jadi orang yang tak merasakan berdosa kepada Allah adalah orang yang tak menjaga rasa yang ada dalam hati ni. Dia sangka bila dia jaga lisan, dia jaga akal dia jaga perbuatan dia, dah cukup dah. Dia lupa satu lagi, qalbun. Yang tu yang kata tasdiqu bil qalbi tadi tu. Membenarkan dengan hati. Maksudnya hati dia ni merasakan apa sebenarnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada saat kawan dia mai tadi ni, bagi orang yang makrifah akan Allah, orang yang mengenal akan Allah Ta'ala, yang mengenal sungguh-sungguh dirinya di sisi Allah ni, sebenarnya siapa dia ni? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia akan merasakan itu sebenarnya pertolongan yang datang daripada Allah. Maka dia akan berterima kasih kepada kawan tadi, dan dalam masa yang sama dia akan menzahirkan rasa syukur kepada Allah. Dia akan rasa inilah salah satu jalan kasih Allah kepada aku. Itu dalam bentuk pertolongan materialistik. Tapi kalau dalam bab pertolongan akhirah, kita ni jauh daripada Allah,
tiba-tiba main seorang pakcik tua nasihat kita. Dan dengan nasihat dia tadi ni menyebabkan kita sedar akan salah kita. Maka dia akan terdetik dalam hati ni. Rasa apa ni? Rasa yang sebenarnya ini adalah tanda kasih Allah terhadap dia. Inilah tanda ma'rifah. Tanda ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu perjalanan hidup kita atas dunia ni sebenarnya bukanlah perjalanan nak mengenal Allah. Sebab Allah tak perlu kepada kita kenal dia. Nak kenal macam mana? Kalau terang-terang Allah sebut dalam Quran, laisa kamithlihi syai'un. Allah ni takkan sama langsung dengan sesuatu. Jadi macam mana nak kenal Allah Ta'ala kalau memang tak ada benda yang serupa dengan dia? Jadi sebenarnya nak kenal apa sebenarnya? Nak mengenal hakikat pencintaan diri kita sebenarnya. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wa khalaqnal jinni wal ins illa liya'budun. Kata guru saya almarhum Baba Haji Saleh, dia kata apa? Siapa yang terjemah ayat ni dengan terjemahan yang biasa kita dengar, dan telah kami ciptakan jin dan manusia hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Kata almarhum Baba Haji Saleh, orang ni sesat dia dah. Sebab dia telah melemahkan Allah dalam keadaan tak sedar. Pasal apa jadi macam tu pula? Ramai tak hari ni manusia yang tak taat pada Allah? Ramai tak? Ramai tak manusia yang tak sembah Tuhan? Jin yang tak sembah Allah ramai? Baik. Jadi bila Allah cipta jin dan manusia untuk sembah Allah, tiba-tiba tak tercapai. Lemah tak Tuhan? Lemah ha? Ibarat orang buat kereta rosak, tak boleh pakai. Orang kata yang buat kereta tu pandai buat kereta ke tak pandai? Faham tak? Jadi macam mana terjemah yang betul? Terjemah yang tepat, kata almarhum, dan telah kami ciptakan jin dan manusia tadi ni, illa tadi tu, kecuali tadi ni, membawa maksud untuk memberi peluang mereka ni beribadah kepada Tuhan. Jadi seorang manusia takkan mampu nak menyembah Allah Ta'ala selagi mana dia tidak ma'rifah akan dirinya sendiri. Sebab tu ma'rifatullah, ma'rifatun nafs. Nak kenal Tuhan, kena kenal diri kita dulu. Bila kenal diri kita, maka kenallah Tuhan tu siapa. Jadi perjalanan hidup kita ni sebenarnya adalah perjalanan dalam pada nak mengenal siapa diri kita di sisi Allah. Jadi jauh, perjalanan ni jauh sangat. Kadang kita rasa macam kita kenal dah diri kita dah. Tapi hakikatnya tak. Bagaimana nak menghilangkan ketuhanan yang duduk dalam diri kita? Pasal itu dibawakan kalimah la ilaha illallah. Kalimah nafi dan isbat. Kenapa perlu ada nafi pada perkara yang memang dah isbat? Allah Ta'ala ni, kalau tak payah cerita pasal dia pun memang dia duk ada sedia dah. Tak perlu cerita tidak ada Tuhan selain dia. Sebab memang dia aja satu-satu yang esa Tuhan ni. Allah satu Nah, contohlah, Allahumma salli ala Muhammad. Kita kata ni telefon. Memang ada sebiji ni Bila kita nak habaq ke orang pasal telefon ni, kita akan sebut tak tidak ada telefon lain daripada telefon ni, melainkan telefon ni saja. Kan kita habaq terus ni telefon. Faham? Boleh faham ni? Kita terus habaq kata ni telefon dia. Pasal apa? Sebab memang ada sebiji ni Faham? Jadi pasal apa bila sebut Allah, nak kena ada la ilaha dulu? Pasal apa kalau nak isbat Tuhan tu perlu kepada la ilaha? Rupa-rupanya kalimah nafiah ni bukan untuk Allah tadi ni. Untuk kita. Nak menghilangkan ilah selain Allah dalam diri kita dulu. Siapa dia? Ilah yang paling besar yang kita kena hilangkan daripada diri kita adalah diri kita sendiri sebenarnya. Bila mana kita masih meletakkan diri kita di atas Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda dia? Tandanya bila mana kita beribadah tidak mengikut kehendak Allah, akan tetapi mengikut kehendak kita. Waktu bila ni? Waktu kita nak beribadah tapi kita berasa malah. Kita buat. Kita kurang ibadah bukan kerana tak mampu. Tak mampu beribadah kita ni,
Bukan kerana kurangnya waktu. Bukan kerana tidak adanya kekuatan pada diri. Tidak. Bukan kerana tak ada kemampuan. Ada kemampuan tak? Tapi yang tak ada sebenarnya adalah kemahuan. Kemahuan tak ada. Pasal apa tak ada kemahuan? Kita merasakan kita lebih tinggi daripada Allah. Aku tak perlu ikut dia. Sebab tu contoh Nabi SAW tunjuk kat kita. Baginda beribadah sehingga bengkak kaki. Sebagai nak menunjukkan contoh pengabdian diri kepada Allah ni, maksudnya menggunakan segala nikmat yang Allah bagi kepada kita ni untuk mendekatkan diri dengan Allah. Maksud mendekatkan diri ni untuk merasakan diri itu hamba kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi inilah rupa-rupanya jawapan. Pasal apa selama ni aku sembahyang puluhan tahun. Puluhan tahun aku sembahyang. Tapi tak menjadikan aku ni semakin baik di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Kita masih lagi tak menghilangkan diri kita tadi tu. Pasal tu bila mai apa-apa saja ketentuan Allah terhadap kita, kita berasa susah nak redha. Jadi baru kita faham kenapa Allah letakkan syarat rukun iman yang terakhir sekali, beriman kepada qada qadar. Kenapa Allah suruh kita beriman dengan ketentuan Allah? Rupa-rupanya itulah kunci kepada diri kita untuk menjadikan diri kita ni hamba yang sebenar-benar hamba di sisi Allah. Kita nak cari apa sebenarnya dalam hidup? Cuba tanya balik. Dulu, masa zaman kita tak ada apa-apa, kita tak ada harta. Kita kata hidup nak cari harta, betul? Kemudian Allah bagi kepada kita harta. Bila dah ada harta, kita cari apa lagi, tuan-tuan? Adakah kita masih lagi mencari benda yang sama? Ataupun kita dah tinggal dah cari harta tu, pasti kita dah dapat harta. Kita terus mencari perkara yang sama. Sebab apa jadi macam tu? Sebab kita sendiri tak tahu untuk apa aku dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Zaman hari ini zaman yang penuh dengan fitnah yang sangat dahsyat. Kita boleh tengok dengan malapetaka yang berlaku baru-baru ni. Dan masih belum selesai lagi sehingga hari ni. Banjir. Yang mana orang duk sangka jadi kat Kelantan, Terengganu. Tiba-tiba jadi sebelah Selangor, Pahang. Teruk pula. Dalam keadaan ramai daripada kalangan kita diuji ni, datanglah beberapa orang yang sangat kasih dengan kita sebenarnya. Dia menzahirkan kasih sayang Allah terhadap kawan dia. Bila mana dia datang dengan peringatan. Kena balik ke Tuhan ni. Kena balik ke Allah ni. Allah bagi kita peringat ni, Allah peringat kita dah. Tapi kita boleh tengok bagaimana tenatnya masyarakat kita hari ni, sekalian. Betapa jauh sungguh dah umat kita hari ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh sungguh lah. Bila mana nasihat yang diberikan langsung tak memberi bekas. Bahkan mereka merasakan orang yang memberi nasihat ni seolah-olah nak mengambil kerja Tuhan. Kalau ada orang kata kat kita, hang nak ambil kerja Tuhan ke? Kita jawab balik ke dia, kalau aku tak ambil kerja Tuhan, aku nak ambil kerja setan ke? Tak? Hak Nabi buat, kerja hak Nabi buat tu kerja Tuhan ke kerja setan? Macam orang kata tunggang agama. Tu semua tunggang agama. Kalau tak tunggang agama, nak tunggang apa, tuan-tuan? Kita nak pijak atas apa? Sebab tu agama ni, Islam ni, dia bukan duduk hanya pada sembahyang. Dia duduk pada cara hidup. Pasal tu dia ada rukun Islam. Pasal tu dia ada rukun iman. Pasal apa tak buat satu rukun Tak? Baik Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhal muslimun. Tak payah sebut ya ayyuhal ladzina amanu. Pening. Pasal apa Tuhan sebut wahai orang Islam? Ada yang Allah suruh orang-orang beriman. Bila cerita tentang akhirah, semua sebut tentang beriman. Nikmat syurga, semua berkait dengan orang beriman. Tapi kalau cerita tentang syariat, Allah sebut tentang orang Islam. Tak? Pasal apa Tuhan buat macam tu? Rupa-rupanya Islam ni cara hidup.
Hang duduk atas dunia ni, macam mana cara hang nak kena duduk atas dunia? Sebab tu Islam dia bermula daripada bangun tidur sehingga kepada bangun tidur. Apa sahaja yang dia buat dalam seharian tu, hak itulah nama Islam. Jadi bila mana orang menyampaikan nasihat, sebenarnya tu tanda kasih Allah terhadap kita. Tiba-tiba kita berasa benci dengan nasihat. Maksudnya kita sedang menolak kasih sayang siapa sebenarnya? Kasih siapa yang kita tengah tolak sebenarnya ni? Orang tengah nasihat ni. Baik, itu satu. Nombor dua. Bila mana hari ni, sekalian, kita boleh tengok ramai daripada kalangan kita dah mula tidak menghargai kasih sayang sesama manusia. Tak menghargai macam mana? Bila orang dah mai tolong, dia marah orang tolong tu. Berlaku tak hari ni? Berlaku. Dia nak pakai RM10. Kawan tadi ni tak ada duit dah. Dia memang ada RM5 dah. Dia pun bagilah RM5 kat kita. Marah kawan tu. Aku nak pakai 10, hang bagi RM5, buat apa? Nampak? Kita mula mementingkan diri kita sendiri hari ni. Inilah zaman fitnah ni. Inilah zaman yang ujian dia ni bukan dah biasa-biasa dah. Sebab tu kalau hari ni kita masih lagi terus nak menjadi lalai, nak lalai dengan dunia, maka bersedialah untuk kita terus dihanyutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni zaman yang kita kena kembali kepada Allah dah, kena balik. Kita dah tak ada pilihan dah tuan-tuan. Tak ada pilihan dah. Kita dah tak ada pilihan untuk terus hidup dengan dunia, tak ada. Nah, sebab tu kata guru saya, sebelum kita ni dikembalikan kepada Allah, biarlah kita kembali dulu kepada Allah. Kita nak balik kepada Tuhan ni dalam keadaan yang Allah redha ataupun nak balik dalam keadaan Allah tak redha. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, irji'i ila rabbika radiyatin mardiyah. Dua benda Tuhan sebut dalam tu. Baliklah kepada Allah dalam keadaan redha dan diredai. Jadi siapa yang nak Allah meredai kepulangannya kepada Allah, syarat yang pertama, dia mestilah berasa redha untuk dikembalikan kepada Allah dulu. Soalannya, kita redha tak untuk dikembalikan kepada Allah? Boleh faham tak? Kalau katalah, dekat belakang ni, contoh belakang surau ni memang ada satu whiteboard. Whiteboard tentang waktu bila nak mati setiap orang duduk kat sini. Agak-agak redha tak? Kan nak counting untuk imam? Imam, patut saya jadual minggu ni, boleh tak? Tunda minggu depan. Tukar asal anak saya nak nikah. Macam tu tak kita? Macam tu tak? Kita macam tu. Kita nak tangguh kematian ni. Kita tak redha untuk dipanggil balik dalam bila-bila masa kita tak redha. Tidak? Ustaz, saya ni tak bersedia nak mati bukan sebab apa? Saya tahu dosa saya banyak. Sungguh ke? Ke sebab tak mau mati sebab sayang kereta, sayang rumah, sayang duit, tak puas lagi hidup atas dunia? Kalau sungguhlah kita ni tak bersedia nak balik kepada Allah kerana kita merasakan dosa kita masih lagi banyak, sepatutnya hari ni kita dah tinggalkan dunia dah. Tapi sembahyang kita macam tu juga. Puasa kita macam tu juga. Puasa sunat pakai harus dah. Tidak? Puasa sunat tak buat dah kita. Nabi dulu sehari kenyang, sehari lapar. Kita ni tak ada lapar, kenyang menjang. Sungguh tak? Tak ada lapar dah, sungguh. Saya sendiri tak ada lapar. Entah bila lapar pun tak tahu dah. Kenyang menjang. Hari ni sebab tu hari ni orang susah hati gemuk. Tak maaf dah. Sekejap lagi dia kata ni pula. Bukan kata ke orang gemuk dah. Gemuk ni anugerah sebenarnya. Betul, gemuk ni anugerah sebenarnya. Badan besar ni anugerah. Pasal apa saya kata anugerah? Pasal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak, orang ni tak ada satu orang manusia yang dijadikan Allah besar ni pilih nak besar sebenarnya.
Dia anugerah. Pasal tu ada orang dia usaha nak kurus tapi tak kurus tak. Nah, bukan sebab dia pilih tak. Nah, tak percaya try tanya orang badan besar. Nah, saya ada seorang kawan saya. Badan dia jenis cabi-cabi sikit. Dia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa saja jenis exercise semua dia buat. Kayuh basikal, berenang, lari semua dia buat. Kalau banding dia dengan saya ni malas daripada dia ni. Dia ni jenis rajin, tak boleh duduk diam. Kerja, gerak kerja dia. Tapi badan dia bulat daripada saya ni. Sebab memang ada orang Tuhan buat dia macam tu lah. Jadi jangan pandang orang dekat saiz badan. Jangan pandang, oh nampak dia ni besar mesti malas dah. Bukan. Kadang, sebab saya jumpa banyak orang macam tu. Yang besar daripada saya, tapi lagi rajin daripada saya. Ada. Partnerkan saya seorang pun ada macam tu. Allahumma salli ala sayyidina. Baik. Jadi itulah tanda orang yang merasakan ma'rifah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bila dia kenal Allah, maka dia tak lagi merasakan lazat kepada cinta kepada makhluk. Dia dah tak harap makhluk pandang dia dah. Dia dah tak dulik kalau makhluk tak pandang. Sebab tu orang beriman ni, kata guru saya, dia ada satu perangai dia. Dia perangai orang beriman ni, dia suka kepada bersendirian. Dia suka duduk sorang-sorang dah. Tapi dia tak pergi duduk sorang-sorang. Faham? Dia nak bersorangan, tapi dia takkan pergi duduk sorang-sorang. Pasal dia sedar tanggungjawab dia kepada Allah macam mana. Sebab kalau dia pergi duduk sorang-sorang, maka dia dah ingkar suruhan Tuhan. Allah suruh sebarkan kebaikan dan tinggalkan kemungkaran. Tidak, amal ma'ruf nahi munkar. Allah suruh buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia takkan tinggal yang tu. Tapi dalam hati ni duk rasa rindu kepada keseorangan. Sebab tu bila malam-malam dia bangun, dia ambil wudu, dia duduk atas sejadah. Semayang sunatnya tak banyak, tapi banyaknya dia bermunajat kepada Allah. Sebenarnya nak dekat dengan Allah ni, dia tak perlu kepada semayang sunat yang banyak saya. Dia perlu kepada pengharapan yang tinggi pada Allah. Sebab tu syarat nak menuju kepada Allah dalam setiap ibadah kita ni mestilah ada dua perkara. Maksud habis buat ibadah, habis semayang, habis mengaji ke apa, dia mesti ada dua rasa ni. Dalam hati dia mesti ada dua ni. Yang pertama, rasa khaufun. Takut ibadah dia ni ditolak oleh Allah. Kita ada tak rasa tu? Ni kan musim orang bagi bantuan banjir. Bagi bantuan, ada tak rasa khauf dalam hati? Takut Allah tak terima sumbangan kita? Tak ada tuan. Yang dia ada apa dalam hati apa, rasa apa? Alhamdulillah. Aku boleh bagi duit. Aku boleh tolong orang susah. Jadi aku kenalah cerita kat semua orang. Tidak. Dia tak ada khauf tu, tak ada. Pasal tu orang hari ni dia suka menghebahkan kebaikan. Salah ke tunjuk kebaikan? Tak salah. Tapi dalam pada tak salah tadi ni boleh menjadi salah. Sebab tu orang beriman dia sangat berhati-hati. Dia jaga sungguh amalan dia. Pasal apa? Dia takut ibadah ditolak Allah. Kalau nak senang macam ni, kalau kata sumbangan yang kita bagi itu sumbangan orang ramai, tak apa kita nak tunjuk pun. Pasal itu bukan hak kita. Kita tolong sampaikan je. Faham tak? Tapi kalau sumbangan tu peribadi kita, tak payahlah tunjuk. Pasal dia khawatiri bila tunjuk, dia mai rasa ujub dalam diri. Dia mai. Tu yang kata lintasan tadi tu. Hati jangan buat main tu. Hati ni satu benda yang dia macam ni. Dia boleh terbalik bila-bila masa. Lepas tu kita baca doa, ya muqallibal qulub. Kita minta doa, wahai yang membolak-balikkan hati. Dia macam sampan tau, sampan. Sampan ni anytime dia boleh terbalik. Betul tak? Berbanding dengan kapal besar. Dia boleh terbalik bila-bila masa. Jadi hak terbalik ni kita tak mau. Dan tak ada satu sampan yang terbalik dalam keadaan tuan sampan memang nak bagi terbalik sampan. Tak ada. Tiba-tiba dia terbalik sendiri. Sama juga dengan hati. Jadi bila ibadah kita buat, hak kita buat sendiri, kita pergi cerita dekat orang, kita takut dia terbalik tanpa kita sedar. Jadi rugi. Sebab tu dia kena ada khauf tu.
Baik. Yang kedua, bila mana ada khauf, dia kena ada ar-raja'u. Ar-raja' mengharapkan supaya Allah terima ibadah dia. Satu, dia takut Allah tolak. Yang kedua, dia harap sungguh-sungguh Allah terima. Jadi ni yang maksud hadis Nabi SAW. Buat baik, tangan kanan, jangan sampai tangan kiri tahu apa yang tangan kanan bagi. Ni maksud dia. Sebab tu benda ni rumit. Sebab tu jalan nak menuju pada Allah ni bukan jalan yang simple. Dia jalan susah. Lepas tu Sayyidina Umar ketika mana ditanyakan oleh seorang sahabat, "Ya Umar." Allahumma salli ala Sayyidina Umar. Bukan, Sayyidina Umar tanya pada seorang sahabat. Sayyidina Umar tanya, Allahumma salli ala Sayyidina Umar. Saya tak ingat nama sahabat tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi Sayyidina Umar tanya. Sayyidina Umar tanya dia, apakah yang dimaksudkan dengan taqwa? Taqwa ni apa dia? Maka jawab sahabat tadi, dia kata, "Ya Umar, hang pernah tak lalu dekat satu lorong yang sempit dan penuh dengan duri? Duri kiri kanan atas bawah ada ni. Hang pernah lalu tak?" Umar kata, "Pernah." "Macam mana cara hang lalu?" "Aku akan lalu dengan penuh berhati-hati supaya aku tak terkena duri tadi ni." Jadi bila duri dah penuh, kita jalan berhati-hati tak? Dalam berhati-hati, kena tak duri tu? Mesti kena Tidak. Tapi dalam dah kena tu pun kita pedar lagi tak? Pedar, jaga sungguh. Itulah yang namanya taqwa. Bila kita nak berjalan menuju pada Allah ni, kita sangat berhati-hati dalam pada nak menuju kepada Allah. Sebab tu orang beriman ni dia suka buat benda yang pelik-pelik. Benda yang tak boleh diterima oleh ahli dunia. Bila dia ada duit, duit dia tak simpan, dia bagi ke orang. Walhal salah tak simpan duit? Tak salah. Tapi kerana dia takut tu. Dia berhati-hati sungguh. Dia takut dengan sebab duit yang dia simpan tadi ni menghilangkan rasa kebergantungan dia dengan Allah. Ni tahap tinggi. Tuan-tuan jangan terus buat. Takut jadi gila isim. Sungguh ni, saya pesan sungguh. Allahumma salli ala Muhammad. Takut dia main jadi gila isim, takut tak tahan. Jangan buat. Bila nak buat ni? Bila sampai masa dah. Allah akan bagi rasa tu dalam hati. Kita tak payah duk kisah pasal tu. Yang kita kisah, aku dengan Tuhan ni duk tang mana sebenarnya? Lah ni duk tang mana? Balik kita muhasabah diri kita sama-sama. Saya muhasabah diri saya. Ibu yang sekalian, muhasabah diri masing-masing. Sebenarnya kita ni duk dengan Allah ni duk tang mana dah. Baik. Wa man 'arafa ad-dunya lam yakun mahabbah. Dan barang siapa yang mengenal akan dunia itu, maka tidak akan ada lagi bagi dirinya kecintaan terhadap dunia tersebut. Maksudnya macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana seseorang tu, dia dah kenal akan hakikat dunia yang sebenar-benarnya, maka rasa cintanya kepada dunia tu akan makin lama makin pudar. Dia akan makin hilang sikit demi sikit, sikit demi sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita dengan dunia hari ni, dengan umur kita hari ni, kita makin jatuh cinta dengan dunia ke makin hilang rasa cinta dengan dunia? Kalau kita dengan umur kita hari ni, rasa cinta kita kepada dunia tu makin bertambah, maka itulah tandanya kita semakin tidak mengenal dunia. Pasal apa tak mengenal dunia? Sebab kita tak pernah nak kenal dunia tu apa sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad. Saya bagi contoh macam ni lah. Tuan-tuan nak kenal nilai dunia ni, tuan-tuan boleh tengok dengan benda yang memang duduk kat kita sebenarnya. Tuan-tuan ada duit kertas tak? Tahu duit kertas? Tahu? Kau tak tahu? Tahu. Semua tahu duit kertas. No? Tuan-tuan ambil duit kertas selai RM100. Bila RM100 itu dalam keadaan sempurna, bernilai tak duit RM100 tu? Tuan-tuan rasa sayang tak kat dia? Kasih tak? Kasih kan? Sayang sungguh, jangan hilanglah duit ni. Baik. Tiba-tiba duit tadi ni, duit hak kertas RM100 tadi, hak sempurna rupa dia ni, tiba-tiba terkoyak.
terkoyak. Bila terkoyak, duit kertas tu ada nilai lagi ke tak ada? Nah, lah orang tak terima ada duit koyak. Dulu orang terima lagi dengan syarat nombor di tepi tu jangan bagi rosak kan. Lah ni terkoyak je, sambung balik orang tak mau lah. Bawa pergi bank pun belum tentu dia pun tukar tau. Dia check dulu tu tengok. Punya tak ada nilai dah tuan-tuan. Terkoyak je duit tu, hilang nilai dah. Cuma kita ni lah yang duk berasa ada nilai lagi. Pasal apa? Kita sayang kat duit tu. Tapi di sisi orang lain, ada nilai lagi tak? Itu dunia. Dunia ni adalah benda yang hanya bernilai kepada orang yang mencintainya sahaja. Bagi orang yang tak cinta kepada dunia, dia tak peduli dunia tu. Dia tak rasa langsung dunia tu bernilai untuk diri dia. Itulah hakikat dunia, tuan-tuan. Tuan-tuan nak kenal dunia macam tu Kalau ada kereta macam tu, kereta ni orang akan rasa bernilai bila ada aircon. Cuba naik kereta mahal, tak ada aircon. Rasa macam naik van buruk tu. Walaupun lambang BMW. Sungguh tak? Saya bisa kenal, tuan. Naik kereta, lambang bintang 3. Aircon tak ada. Rasa macam naik kereta buruk. Terus hilang mahal tu. Hilang. Tak ada rasa value kereta tu. Itu dunia. Sebab tu kata hukama dalam hadis ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita dah kenal hakikat dunia, hilang rasa cinta pada dunia. Dia berbeza dengan Allah Ta'ala. Dengan Allah, bila kita kenal Allah, dia bertambah rasa cinta. Bertambah rasa kasih. Tapi dengan dunia, bila kita makin kenal, kita makin hilang rasa cinta. Baik. Dan yang ketiga, وَمَنْ عَرَفَ عَدَلَ اللَّهِ تَعَالَى. Dan barang siapa yang mengetahui akan hakikat keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yataqaddam ilaihi al-khusama. Takkan ada lagi dah pada diri dia ni musuh. Sebab apa orang yang kalau dia sedar tentang keadilan Allah ni, dia takkan rasa lagi dah ada musuh ni. Sebab dia tahu Allah ni takkan pernah menzalimi hamba dia. Jadi buat apa dia nak bermusuh dengan orang? Hari ni kan viral cerita pasal suami isteri Hanafi tu. Itu tanda umat kita makin jauh ni. Masyarakat kita makin jauh nak. Sebab tu tuan-tuan kalau nak cari bini, berhati-hatilah. Minta maaf cakap, orang perempuan hari ni kebanyakannya dah jauh sangat daripada Allah. Jadi kalau kita ada isteri yang dekat dengan Allah, bersyukurlah. Sebab mereka ni insan yang terpilih nak. Inilah zaman yang Nabi sebut orang perempuan banyak duduk dalam neraka. Inilah zaman dia. Inilah zaman dia, tuan-tuan. Bila kita kata tu aib, dia kata dak, ni untuk kebaikan. Oh, kalau aku tu syok lah orang buat jahat. Orang buat jahat ni seronok lah pasal orang pakat tutup rahsia dia. Dia lupa Allah Maha Adil. Dia lupa Allah tu Maha Adil. Jadi bila dia cuba nak balas sendiri, itu yang jadi macam ni hari ni. Letih tak dia? Letih tu. Kawan hak buka cerita pun letih. Yang menerima tu pun letih. Tukang sebab, tukang nak jadi tukang hukum, tu pun letih belakang. Belajarlah daripada kisah Nabi SAW. Nabi, bila mana berhadapan dengan puak-puak munafik. Orang munafik ni musuh Islam. Munafik ni Islam pada nama. Tapi di sisi Allah, dia tak ada kedudukan langsung. Sisi Allah, dia ni sama taraf dengan orang kafir. Bahkan lagi teruk daripada orang kafir. Senang cakap, Islam, kafir, kafir ni bawah Islam. Munafik ni bawah kafir. Tapi pernah dengar tak Nabi hukum Abdullah bin Ubay? Pernah Nabi keluar arahan pergi pancung Abdullah bin Ubay? Ada? Ada? Abdullah Ubay nak main semayang belakang Nabi. Nabi halau balik. Ada? Cuba buka dalam Quran. Buka dalam kitab sirah. Mana ada? Abdullah Ubay semayang belakang Nabi. Bila saat dia nak meninggal, dia minta Nabi sarungkan jenazah dia dengan jubah Nabi. Nabi buat tak? Nabi kotakan. Nabi bagi kat dia. Nabi ambil jubah Nabi, bubuh kat jenazah dia.
Sebab apa macam tu tuan-tuan? Sebab Nabi tahu Allah tu maha adil. Yang memberi balasan Allah, bukan kita. Jadi selagi mana pada zahirnya tidak menampakkan ciri-ciri kekafiran, maka apa layaknya Nabi ni nak jatuhkan hukum? Takkan Nabi tak kenal? Dia faham ni? Sebab tu hukuman ni dijatuhkan pada yang zahir. Sebab tu sangka-sangka ni kena buang jauh-jauh. Kita duk sangka dia ni macam nak menunjuk tak boleh. Tak boleh langsung. Walaupun memang dia menunjuk. Susah nak jaga agama. Susah tau. Susah nak jaga agama. Walaupun memang dia menunjuk, tak boleh kata dia menunjuk. Pasal apa? Tak ada bukti zahir. Sama agak orang menipu. Bila dia bersumpah saja, wallahi aku memang tak buat. Walaupun memang dia buat. Tak ada bukti. Tak boleh kata dia menipu. Melainkan ada bukti. Sebab tu kalau nak tuduh orang berzina ni, bukan senang. Kalau kata aku tak buat, kita tak boleh kata dia buat. Walaupun ada bukti-bukti yang pada anggapan kita dia buat. Faham tak? Apa dia? Dia bersegedudukan satu rumah contohnya. Tapi tak nampak dia buat. Sebab tu susah. Benda ni susah. Pasal apa? Kalau kata Islam ni zalim lah Ustaz. Tak. Sebab Allah maha adil. Sebab tu orang yang mengetahui hakikat keadilan Allah ni, dia takkan berasa susah hati terhadap orang yang buat zalim kat dia. Jadi bila macam tu, macam mana nak ada musuh tuan-tuan? Macam mana nak ada musuh? Pasal dia yakin Allah ada untuk dia. Nah, sebab tu tuan-tuan boleh tengok akhlak para alim ulama. Saya tengok guru-guru saya semua ada perangai ni. Buatlah jahat macam mana pun kat dia ulang kali, dia langsung tak pernah balas balik jahat lah. Allahumma salli ala Muhammad. Pasal apa? Sebab dia tahu Allah maha adil. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Baik. Jadi, saya kira cukuplah untuk sekadar tu pada malam ni. Cakap panjang-panjang pun saya risau cakap dengan kapet. Jadi, biarlah pertemuan kita pada malam ni mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana Allah izinkan kita untuk beramal dengan ilmu. Benda yang saya paling takut dalam hidup saya hari ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana Allah bagi ilmu, tapi Allah tak bagi kepada kita taufik. Itu saya paling takut saya. Hari ini. Dulu, bila tak ada duit, saya takut. Pasal saya takut tak boleh hidup. Tapi Alhamdulillah, jalan yang saya lalu ni, Allah tunjuk bukti. Hang tak perlu risau dengan rezeki pun saya. Yang hang kena risau, kedudukan hang di sisi aku. Sebab hari ni, semua orang dah jadi kaya. Hatta orang miskin hari ni pun dah rita. Tak? Dulu kalau miskin dulu, mana ada rita? Motor pun tak ada, jalan kaki ada. Orang miskin lah ada rita tuan-tuan. Semiskin-miskin orang hari ni, rumah ada tak? Ada. Melainkan orang gila. Orang gila tak ada rumah. Tapi orang miskin, dia ada rumah tuan-tuan. Walaupun rumah dia dhaif sekalipun, dia tetap ada rumah. Jadi kekayaan ni, kata guru saya, bila makin lama, makin ramai orang kaya. Kita sedang menuju kepada pengakhiran dunia. Kita sedang tuju pada zaman tu. Dan dia akan sampai pada satu zaman yang takkan ada orang yang nak menerima kekayaan kita dah. Maksud kalau nak cari kaya ni tuan-tuan, tuan-tuan tunggu zaman tu nanti. Zaman yang nak bagi zakat tak ada orang terima. Bukan sedekah tau, zakat. Orang tak mau terima dah. Sehingga kan bila dia nampak debu-debu berterbangan di tengah padang pasir ni, dia berasa seronok. Pasal dia sangka ada orang miskin nak main minta duit dari zakat dah. Tiba-tiba yang main tu pun orang kaya juga nak cari orang nak bagi zakat. Dia akan sampai zaman tu tuan. Sampai zaman tu, pintu sedekah tertutup habis. Jadi kalau nak sedekah, inilah zaman dia. Apa yang kita ada hari ini, kita korbanlah sungguh-sungguh untuk agama. Sebab dunia memang telah dijamin untuk setiap orang yang Allah dah jadikan tempat di atas dunia. Setiap orang ada.
Cuma kita tak bolehlah minta jadi kaya sangat. Pasal atas dunia ni Allah takkan bagi orang beriman jadi manusia yang paling kaya. Sebab dunia ni bukan dijadikan untuk orang beriman. Sebab tu kalau mengaji kitab, Allahumma salli ala Muhammad, baca kitab Imam Ghazali contoh ya, atau baca kitab Ta'lim Muta'alim contoh ya, diharamkan bagi orang yang mengaji ni kaya. Sebab tu tanda orang alim ni, bila mana dia tak kaya sebenarnya. Itu tanda orang alim. Maksud tak kaya ni, bukan dia tak ada harta. Tuan-tuan jangan salah faham lah. Tak kaya ni maksudnya dia tak menghimpunkan kekayaan. Dia ada harta, tapi hartanya tak disimpan. Hartanya digunakan. Tu orang alim. Orang alim ni, orang yang ada ilmu ni, diharamkan Allah Ta'ala kekayaan. Dia tak ada harta yang berlebih-lebih. Yang ada pada dia, harta yang mencukupi. Sebab tu jangan doa kaya, minta doa cukup. Ya Allah, ya Tuhanku, kau cukupkanlah keperluanku. Minta cukup. Jadi ada orang cukup dengan 1 juta. Ada orang cukup dengan 100,000. Ada orang cukup dengan 10,000. Lepas tu saya ingat lagi guru saya pesan, nak pakai 200,000, jangan minta 2 juta. Kita nak pakai 10,000. Minta doa 10,000 kan 1 juta. Faham tak? Hak kita teringin berapa banyak? Nak pakai 10,000 teringin berapa? 10,000 bohong 10,000. Kita nak lebih kan? Kita nak lebih. Pasal apa kita nak lebih? Sebab kita tak sedar. Kita tak sedar hakikat kita duduk atas dunia ni untuk apa? Jadi kita kena risau apa ni? Risau. Allah bagi ilmu banyak tuan-tuan. Hari ni zaman yang orang tak payah lagi susah nak mengaji. Pengetahuan cukup banyak. Tapi amalan sikit. Jadi kita nak ke jadi yang tu? Orang yang ilmunya banyak, tapi amalannya sedikit. Nak lah. Saya takut tuan-tuan. Jadi atas sebab tu, saya minta doa daripada ibu ayah sekalian, untuk doakan saya, keluarga saya, agar sentiasa berada di dalam rahmat Allah. Saya minta sungguh ni. Untuk makluman tuan-tuan, saya ada sekolah saya sendiri. Pusat pengajian saya sendiri. Dan Alhamdulillah daripada 2012 sampai hari ini masih lagi boleh bagi manfaat. Bukan 2012, 2014. 2010, 2012 saya buka sekolah lain. 2014 tu saya buka saya punya sendiri. Sampai hari ini, Alhamdulillah Allah izin boleh bagi manfaat untuk orang tanpa kami ambil apa-apa yuran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya cerita ni bukan nak minta duit tuan-tuan. Sekali tuan-tuan tahu, ustaz ni patutlah duk cerita sungguh. Nak minta derma dia kata. Saya tak bermain tabung pun, tuan-tuan jangan risau. Saya dah tinggal tabung lama dah. Dulu kuliah saya buat tabung. Dulu ni zaman tak reti tu. Tapi bila lama-lama ni Tuhan bagi reti. Bila guru saya selalu sebut, dia kata, hang duk minta duit ke orang, hang ingat orang kaya ke? Hang kalau hang miskin, orang yang hang minta tu pun sama miskin macam hang. Minta ke orang miskin. Kan? Nak dapat apa dah? Minta ke Allah. Allah kaya dah. Jadi jalan ni jalan yang siapa tak lalu dia tak rasa. Saya dah rasa dah tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi saya minta doa ni bukan apa. Doa supaya saya terus diizinkan Allah untuk duduk dalam jalan ni. Sebab perkara yang paling merisaukan saya bila teringat hadis Nabi SAW tentang pengakhiran hidup seseorang ni, Allah dah tentu dah setiap orang. Bila mana seorang yang dijanjikan baginya kebahagiaan, walaupun hidupnya sentiasa berbuat dosa, sehingga kan jaraknya dengan syurga tu sekira-kira sehasta. Ni dalam hadis Nabi ni, Nabi sebut. Tapi bila mana dah ditetapkan baginya tu tempat yang celaka, walaupun dah dekat syurga ni, dengan amalan dia tu, sehasta lagi je nak sampai syurga, maka dia akan dimatikan dengan amalan yang akan menyebabkan dia dihumban masuk dalam neraka Allah. Dan ada orang yang Nabi sebut dalam hadis itu, Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad, hidup dia ni buat dosa. Dan punya banyak dosa ni sehingga kan jaraknya dengan neraka sekira-kira sehasta. Tapi disebabkan dah ditakdirkan baginya kebahagiaan di sana,
maka dia akan dimatikan dengan satu amalan, yang mana amalan tadi ni menyebabkan dia ni dimasukkan ke dalam syurga Allah. Pasal itu kita kalau banyak baca sirah, kita akan jumpa kisah orang yang masa hidup dia ni kafir. Tapi bila mana dia meninggal, tak pernah sembahyang satu rakaat pun, masuk syurga Allah tanpa hisap. Jadi bila saya terkenang hadis ni, saya berasa susah hati. Sebab Allahumma salli ala Muhammad, macam saya sebut tadi lah, hati kita ni berbolak-balik. Nah, ada masa-masa kadang-kadang kita rasa kita nak tinggal jalan tu. Kadang-kadang dia main rasa tu. Jadi saya takut pada saat dia main rasa tu, Allah cabut nyawa saya. Sia-sia segala amal baik yang Allah izin saya buat selama ni. Jadi sebab tu saya harap sungguh-sungguh doa ibu ayah sekalian. Tolong doakan saya aja, supaya saya boleh istiqamah dalam rahmat Allah, dan Allah terus izinkan saya dan keluarga saya ni duduk dalam kurniaan rahmat Allah. Dan saya pun doakan yang sama juga untuk ibu ayah sekalian. Mudah-mudahan esok di akhirat kelak Allah kumpulkan kita sama-sama bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi saya kira cukup sekadar tu. Terima kasih kepada pihak surau kerana bagi ruang kepada saya untuk menyampaikan, berkongsikan beberapa kebaikan. Mudah-mudahan menjadi asbab turunnya rahmat Allah yang mencurah-curah terhadap diri kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan menjadi asbab kita ni ditemukan pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirah kelak dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Tolong ingat saya nah. Tolong ingat saya esok kalau masuk syurga, tuan-tuan masuk syurga esok, tak nampak muka saya, carilah saya. Nama saya Muhammad Rashdan bin Razali. So, ada yang tak kenal. Saya habaq nama ni. Tuan-tuan jangan habaq nama seorang-seorang pula, saya tak ingat. Tuan-tuan ingat saya tak apa. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.